patah balik untuk pergi balik ke pos dia lah kan, jalan yang sama. Lepas tu sampai beberapa langkah, dia dengar lagi. Lepas tu dia pandang je masa tu Mat, ada benda tengah menjenguk dia macam ni. Benda tu menilai. Aku pun tutup pintu aku, rembas pintu aku, tutup, aku kunci lebih kurang. Aku dengan Harry pun berlari tak cukup tanah pergi balik kat pos. Bila aku berlari and masuk balik dekat dalam, Allah, scary time. Hey gang, Assalamualaikum. Welcome back to my channel again. Alright gang, aku nak minta maaf sebab lama sangat, lama gila, lama nak mam punya lama kan. Aku tak buat video. Disebabkan ada urusan macam biasalah kan, aku kerja kan. Biasalah tengok kulit pun makin gelap kan. Dah macam apa? Dah garing ah. Jadi penat sikit kan. Jadi penat, letih, nak buat video pun aku rasa macam tak ada semangat kan. Bukan tak ada semangat lah, kira macam tak ada semangat lah, macam tu lah kan, lebih kurang. Okay, aku nak minta maaf dengan korang sebab lama sangat aku senyap dan membisu. Untuk pengetahuan korang yang ada yang subscribe dekat channel Latah Gaming channel aku tu, okay, aku nak minta maaf sangat-sangat dengan korang sebab aku tak dapat nak teruskan lagi aku punya channel tu, aku punya channel gaming aku tu disebabkan beberapa faktor lah kan. Ya gang, jadinya hari ni macam biasa aku nak share dengan korang cerita seram. Sekarang ni kita sambung cerita Security Part 2. Okay, Security Part 2 pula. Kalau korang rasa ada part 1 ke kan cerita ni kan? Ada. Tak apa, nanti aku akan isikan link tu dekat description kat bawah ataupun dekat ruangan komen sekejap lagi pula nanti. Tapi kalau macam aku lupa pun korang pergi je dekat channel aku ni. Alah, berapa sangat lah kan video aku ni kan, sampai tak berjumpa membawa banyak tak berapa banyak pun video aku ni jumpanya. Jadi geng, pada korang yang baru singgah kat channel aku ni, aku nak sarankan korang untuk subscribe channel aku, like and share video aku juga supaya orang lain pun boleh tahu yang video aku ni wujud, and menambahkan lagi semangat aku untuk buat next video lepas ni and next cerita seram lepas ni. Alright gengs, pada korang yang rasa nak aku ceritakan cerita seram korang, kisah seram korang tu, okay, korang boleh DM aku dekat Instagram ataupun dekat Facebook. Aku akan isikan lah link Instagram aku dengan Facebook pribadi aku. Jangan lupa untuk follow juga IG aku, okay, Abdul Rahman Kamarudin ada kat sini, okay. Dan jangan lupa untuk follow juga aku punya Facebook page, okay, Latah Gaming Channel, okay, ada kat sini, okay. Dan untuk pengetahuan korang, aku pun ada TikTok. TikTok. Tapi aku tak main, aku just tengok ni je lah, untuk iklan kan aku punya video kat situ. Macam tu. Pada korang yang dah lama singgah kat channel aku ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kat korang sebab korang sudi subscribe channel aku and tunggu video aku and dengar cerita-cerita aku yang tak seberapa ni lah. Right gengs, tanpa membuang masa lagi gengs, tanpa banyak masa lagi aku nak bercakap kan. Berapa lama lagi nak bercakap, ya tak? Right gengs, kita teruskan dengan cerita kita yang pertama. Right gengs, seram atau tak cerita Security Part 2 ni? Nak tahu seram ke tak? Stay tune and let's start it. Alright gengs, sebelum aku teruskan dengan cerita aku ni, aku nak bagi disclaimer sikit dekat korang. Okay, disclaimer sikit aku nak bagi dekat korang. Tolong jangan percaya dan terlalu taksub dengan apa je yang aku cerita kat korang ni, okay. Anggap je cerita ni sebagai hiburan semata-mata dan juga menambah koleksi cerita-cerita seram korang. Okay, jangan terlalu taksub and jangan terlalu percaya, okay. Betul tak betul hanya Allah je yang tahu kebenaran di sebalik cerita-cerita ni. Jadi pada korang yang lemah semangat, yang sakit jantung, yang ada penyakit-penyakit tak boleh terkejut, aku sarankan korang jangan tengok video aku ni. Dan kalau korang nak dengar juga video aku, pastikan korang dengar saja tapi jangan tengok dekat screen tu. Tapi korang nak juga tengok, apa-apa jadi kat korang, aku takkan bertanggungjawab, okay. Sebab aku dah bagi tahu kat sini. Dan pada korang yang nak dengar juga cerita aku nak sarankan korang untuk pakai headset ataupun earphone ataupun apa sekali lah untuk menjelaskan lagi and mengefilkan lagi cerita-cerita yang aku nak cerita dekat korang ni. Supaya mood horror tu, mood seram tu akan lebih padu lah kan, untuk kita dengar dengan clear, jelas dan
Clear? Okay, cuma tu je yang aku nak pesan dekat korang. Tanpa masa lagi, let's go. Kita sambung balik cerita kita tadi. Right, gangs? Let's go. Hai gangs, cerita yang pertama ni datangnya daripada Brother Mohsin. Okay, member aku. Masa aku dekat KL dulu, ada seorang ni nama Mohsin. Dia kerja security juga. Tapi dia kerja security bahagian jaga JT ikan tau. Tahu JT ikan kan? Tempat JT ikan lah kan. Siapa yang tak tahu JT ikan tu, search je lah dekat Google. JT ikan. Jumpalah tu. Tempat bot selalu keluar masuk kan. Untuk diorang nak ambil ikan ataupun yelah, kira punca pendapatan orang yang nak beli ikan tu lah. Punca dia beli situ. Korang tahu, mesti tahu punya. Dia bapak bila dia. Weh, bapak betul. Jadi kuda belang cok. Okay, cerita dia macam ni. Si Mohsin ni, dia ada kerja dengan kawan dia seorang lagi ni. Nama kawan dia tu dia tak bagi tahu aku, jadi kita bagi nama samaran lah kat dia, Ali. Okay. Kawan dia seorang ni nama Ali. Dah macam cerita budak-budak sekolah lah, Ali dengan Abu. Tapi ni Mohsin dengan Ali. Okay, Mohsin ni ada seorang kawan nama Ali. Okay. Jadi dia orang ni bekerja berdua orang dekat JT tu. Dia cakap dekat tempat dia tu mesti nak kena ada buat rondaan tu. Kira macam rondaan dekat JT tu lah kan, supaya takut ada barang hilang ke apa ke. Biasa security kan dia ada tugas dia tersendiri kan. Macam nak kena clocking ke, nak kena ronda ke. Satu hari ni aku nak pergi buat rondaan tau. Masa aku kena kacau ni, inilah kali pertama aku kena kacau macam ni punya teruk dia kata. Pada aku memang teruk lah masa aku kena kacau ni, dia kata kan. Dia cakap aku buat rondaan, aku seorang masa tu. Member aku kena jaga pos. Jadi aku kena buat rondaan, dia kata. Bila aku buat rondaan tu, aku akan pergi satu JT tu. Aku akan pusing satu JT tu untuk check bot ada ke tak ada, barang-barang macam besi ke, enjin ke, saur ke, takut ada barang-barang hilang kan. Tapi nak ikut logik akal, takkan lah siapa je nak rembat saur, nak rembat tu benda berat kot kan. Tapi itulah kerja dia kan, dah tugas dia kan. Satu masa ni aku pergi buat rodaan, aku berjalan sorang-sorang dekat atas JT tu. Tiba-tiba masa aku berjalan ni aku dengar macam ada orang ikut aku daripada belakang tau. Kira bunyi papan dekat belakang tu bunyi papan macam orang memijak lah kan. Lepas tu aku, bila aku dengar tu, aku automatik tu sepandang belakang aku macam tak ada, gelek, tak ada orang. Jadi masa tu dia kata halu kot, tak ada apa-apa lah, kita macam tu kan. Lepas tu dia jalan lagi, jalan. Bahu dia kena tepuk daripada belakang kan. Lepas tu dia kata masa tu aku dah mengemang aman, dia kata aku, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, dia kata mengemang. Lepas tu aku macam buat tak tahu je lah kan, buat je lah rondaan ni, buat tak tahu je lah kan. Lepas tu dia kata dekat JT ni, dekat tepi-tepi JT tu ada bot yang bersusun tau. Ada bot yang tengah bersusun. Kira satu line tu ada 5 biji bot. Okey, kira 1 2 3 4 5 satu line. 1 2 3 4 5 satu line. Dia macam berbaris gitu kan, tapi ada 5 biji setiap satu line. Jadi dia kata tempat line yang terakhir tu, bot yang terakhir aku pergi buat rondaan ya. Aku terdengar macam ada ubat. Macam tu. Lepas tu dia macam bela tau. Siapa? Lepas tu macam pindahkanlah, tak tahu je lah kan. Lepas tu dia pusing balik, dia nak pergi, dia patah balik untuk pergi balik ke pos dia lah kan, jalan yang sama. Lepas tu sampai beberapa langkah, dia dengar lagi. Lepas tu dia pandang je masa tu Mat, ada benda tengah menjenguk dia macam ni. Macam tu. Dekat tepi-tepi, kira daripada sudut-sudut bot tu. Kau pernah tengok bot kan? Kan dia ada tempat nahoda dia tengah bawa kan. Kira macam driver dia kan. Tekong. Tempat tekong bawa tu. Dia kata dekat dalam tempat tu, dia nampak orang tengok macam ni. Dengan senyum yang tak seberapa megahnya. Dia kata dengan mata terbeliak, rambut panjang sampai ke lantai, dia kata kan. Aku macam astagfirullahalazim, aku cakap kan. Nak tak nak aku kena pergi check juga.
hantu ke orang ke, dia orang tak peduli. Asal aku nampak ada benda yang curiga, aku kena pergi. Jadi aku dengan berat hati untuk pergi ke dalam bot tu. Bot yang ketiga tau dia kata. Bot yang ketiga, 1, 2, 3. Dia nampak kat situ yang bot bot yang nombor 3 tu dia nampak. Jadi dia kata aduh nak kena pergi juga ke ni, dia kata kan. Lepas tu dia cakap tak apalah. Dia kata dah memang tugas aku kan untuk pergi tengok. Tak apalah, tawakal je lah. Kuatkan hati, kuatkan diri, kuatkan iman, dia pergi tengok. Dia pergi tengok, tak ada man. Tak ada. Lepas tu bila dia nak keluar balik dia dengar lagi. Lepas tu dia pandang ke belakang. Dekat bot kelima pula geng, macam ni lah. Dia pun macam relax kan. Dia macam relax. Dia pergi balik dekat bot nombor 5 tu. Bot terakhir tu dia pergi. Dia nak tengok. Tengok pun tak ada orang juga. Tiba-tiba dekat bahagian tepi bot tu dengar macam ada orang pecah air. Macam tu. Dia pun macam Astaghfirullahalazim, dia kata kan. Lepas tu dia pergi jenguk. Yang tu pula dia gatal pergi tengok. Itu yang aku tak boleh belah tu. Dia boleh tengok. Menggatal nak pergi tengok. Dia pergi tengok geng. Dia kata benda tu hitam terus. Tak ada putih, tak ada biru, tak ada coklat. Hitam semua. Satu badan dia semua hitam. Dia macam seolah-olah dia kata macam bulu tau. Bulu yang banyak. Bulu yang tebal. Dia kata bila dia jenguk je dia nampak benda tu apa? Kira benda tu dah dekat dalam air, tapi bila masa dia jenguk tu dia nampak benda tu. Bila benda tu tahu dia, si Mohin ni nampak dia tu macam menyelam dekat, duduk dekat bawah bot tu. Bila dia nampak je benda tu masuk dekat bawah bot tu, dia macam Astaghfirullahalazim. Dia dah tak baca kat banyak, dia dah tak fikir dia punya kerja. Dia kata aku berlari macam lipas kudu, aku langkah tiap bot tu, aku langkah, aku naik dekat jetty, aku lari di tampukang macam orang nampak hantu. Memang dah nampak hantu pun. Lepas tu bila dia balik tu, dia macam tergupur-gapah lah kan. Lepas tu member ni, si Ali ni macam, kau ni kenapa kau ni? Aku apa? Member dia, si Ali ni kata kan, aku nampak hantu. Dia kata macam tu. Hantu? Lepas tu bila dia cakap je macam tu, dekat atas bumbung tempat pos dia tu kedegang bunyi macam benda jatuh. Zing kan. Tegang macam tu. Astaghfirullahalazim, kata si Ali. Lepas tu si Ali dengan si Mohsin ni tutup pintu dia kunci, tingkap semua dia tutup. Lepas tu dia kata masa kita orang dah tutup semua tu, si Ali ni nak tenangkan si Mohsin ni, dia cakap tingkap dekat tempat pos dia tu ada orang ketuk kan. Dia boleh ketuk sini, nampak jari tu dia ketuk sini. Ketuk macam tu. Lepas tu si Mohsin ni dah macam Allahu Akbar, dia kata si Mohsin ni kan. Lepas tu si Ali ni dia macam ada keberanian lah juga kan. Dia pun azan. Dia cakap 3 kali dia azan. Kali pertama si Ali tu je yang azan. Kali kedua dan ketiga tu dia berdua azan sama-sama. Lepas dia kata lepas kita orang azan tu, alhamdulillah kita orang nampak susuk tubuh dekat bahagian tingkap tu tergebang. Alright gang, jadi itulah kisah seram daripada member kita si Mohsin dan juga Ali. Pada aku not bad lah, seram lah juga kan. Pada korang yang rasa macam tak seram je cerita ni, jangan kecek gitu. Jangan kecek gitu deh. Kita tak kena deh. Tak jadi. Jangan cakap macam tu. Kita tak jadi, kita tak tahu situasi tu macam mana. Kita dengar cerita tu memang tak seram, tapi kalau korang sendiri yang rasa benda tu, apa korang rasa? Alright guys, sekarang ni kita move up ke cerita yang seterusnya, iaitu cerita yang kedua. Alright guys, let's go. Alright gang, cerita yang seterusnya, iaitu cerita yang kedua ni datangnya daripada Nizam. Nizam ni dia berjaga sebagai security dekat tempat saluran air tau. Ianya dekat tempat dia kerja tu ada sungai. Okay, ada sungai besar kat situ. Dia cakap tempat yang aku kerja ni man, jauh daripada peradaban orang tau. Sebelum dia nak masuk dekat tempat dia kerja ni, dia kena lalu jalan yang kiri kanan hutan selama 15 minit. Sebab dia kata tempat tu dekat atas bukit, tempat saluran air tu. Dia nak bagi kilang ke dia nak panggil apa Entahlah. Tak payah panggil kilang lah, kita panggil
tempat saluran air tu lah kan. Kilang lah senang lah. Tempat saluran air kilang. Panjang tu. Kilang. Kilang aku nak on the way pergi ke tempat kerja aku tu. Belum nak sampai kat tempat kerja aku tu, aku kena lalu jalan yang kiri kanan di hutan, jalan berbatu. Mula daripada jalan berbatu, depan sikit baru jalan tar. Dia kata dalam 15 minit. Jauh tak jauh tu? Jauh kan? Jauh. Memang jauh daripada peradaban orang lah kan. Dia kata dekat sini aku kerja berdua juga dengan partner aku. Kira partner aku ni orang lama lah. Yang partner ni pun dia tak bagi tahu siapa nama pakcik tu. Jadinya kita namakan pakcik ni sebagai Pakcik Samad. Pakcik Samad. Nizam dengan Pakcik Samad ni, dia kata dia bekerja di waktu malam. Dia shift malam. Dia kadang-kadang setengah security ni dia akan seminggu kau malam, seminggu kau pagi. Ni tak ada, dia tetap kekal malam. Kekal sampai bila-bila dia kerja waktu malam. Kita satu hari ni aku nak pergi buat rondaan juga dia kata. Tapi masa tu dekat Ilang yang tempat dia kerja ni, setiap tempat clocking dia tu dia ada CCTV tau. Kira clocking dia contoh clocking ni dia ada 20, okey. Jadi CCTV dia tu ada 25, 30 macam tu lah. Sebab dia bukan daripada tempat clocking saja, dia ada dekat macam contohnya dekat tempat penting-penting lah kan. Contohnya tempat yang macam saluran air tu masuk, dekat tempat store ke, tempat barang-barang berharga kan. Dia ada CCTV di situ. Jadi dia kata waktu tu aku kena buat rondaan dan Pak Samad pergi jaga pos and tengok CCTV. Kita orang berhubung dengan walkie-talkie sahaja. Dia kontak guna walkie-talkie lah kan, jauh kan benda tu. Dia kata aku kalau buat rondaan paling command pun 20 minit ke 30 minit aku buat rondaan, kata macam tu. Pada aku lama gak kan. 30 minit, 20 minit baik, bukan kecil-kecil tempat lah macam itu kan. Okey, dia kata jadi aku pun buatlah rondaan. Bila aku buat rondaan tu, Pak Samad ni akan awasi aku daripada CCTV lah kan. Dia takut kalau macam ada tempat yang aku terlepas untuk buat rondaan atau clocking ke kan, dia akan bagi tahulah. Dia akan awasi aku lah kan daripada CCTV tu. Jadi lepas aku buat clocking tu, okey, aku jalan untuk buat clocking. Mula-mula memang tak ada apa-apa geng. Mula-mula memang normal lah kan, tak ada apa-apa yang jadi, semuanya jalan dengan lancar kan. Tiba-tiba aku terdengar ada suara perempuan berintis. Dia macam ya Allah ya Rabbi. Jadi lepas tu dia pun macam apa? Takkan bunyi burung, dia kata macam tu kan. Lepas tu dia pun macam buat tak tahu je. Dia pun jalan lagi. Dia jalan untuk buat clocking lagi. Tiba-tiba dia dengar lagi. Cakap lepas tu aku dah tahu dah. Ni bukan burung, bukan apa. Confirm benda tu, dia kata macam tu kan. Jadi aku pun sambil-sambil berjalan tu aku Astaghfirullah. Sambil berjalan tu aku terus istighfar banyak-banyak. Aku baca ayatul kursi, 3 kul Al-Fatihah, segala benda yang aku tahu aku baca, dia kata macam tu. Panjang jalan tu aku terdengarlah bunyi benda tu kan merintih. Lepas tu aku satu tempat ni aku akan masuk ke satu lorong tau. Dia macam lorong tu pun aku nak kena buat clocking. Kat situ ada satu kira lorong. Dekat dalam lorong tu ada kunci untuk aku clocking. Jadi bila aku dah masuk, aku dah masuk dalam tu, memang gelap gitu. Tapi nasib baik masa tu aku ada torchlight kan, lampu micit untuk suruh lah kan tempat-tempat yang gelap tu. Jalan tu memang gelap. Kiri kanan dinding gitu. Kiri kanan dinding. Dekat bahagian ujung sekali tu jalan mati, and dekat situ pun ada satu store untuk isi barang-barang. Lepas tu masa aku buat clocking tu, tempat clocking aku tu sebelah dia pintu stall tau. Okey, bila aku tengah buat clocking tu, bila aku tengah nak pusingkan aku punya kunci tu, dekat pintu store tu besi tau, pintu besi. Aku tengah buat clocking, gang bunyi benda tu. Ada orang ketuk daripada dalam store tu. Sangat-sangat kuat dia kata. Bunyi benda tu berdentung bunyi tang bunyi. Lepas tu aku macam astagfirullahalazim kata. Ya Allah. Lepas tu aku pun berdoa lah pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku nak cari rezeki, ya Allah tolonglah lindungi aku ya Allah. Lepas tu bila dia baca tu, benda tu ketawa bai.
Macam tu. Suara dia tu nyaring tau. Member aku cakap dia macam tu. Dia nyaring, suara dia nyaring. Lepas tu si Nizam dia kata, lepas aku dengar bunyi benda tu man, aku tu berdesuk lagi keluar daripada lorong tu. Okay, bila dah keluar lorong tu aku dah tercungak-cungak aku macam Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Lepas tu Pak Samad ni panggil aku kat walkie-talkie. Nizam masuk Nizam masuk. Lepas tu aku pun cakap, ya Cik Samad, ada apa Cik Samad? Lepas tu Cik Samad dia kata, Nizam, boleh tak buat clocking tu cepat sikit kata, lepas tu balik semula dekat pos. Lepas tu Azan ni tanya, kenapa ni Pak Samad? Buat je dia kata, buat cepat sikit, lepas tu datang balik dekat pos dia kata macam tu kan. Lepas tu aku pun okey dia kata. Tapi masa tu aku baru buat clocking dalam 10 kunci dia kata. Jadi ada tinggal lagi 10 lagi kunci tu kan. Lepas tu dia kata aku pun buat dengan cepat lah kan. Jalan pun cepat, aku buat rondaan tu aku buat lebih ala kadar je kan. Jadi clocking tu yang penting kata. Aku pun buat semua clocking yang aku dah buat. Okey, kira waktu aku nak balik ke pos lah kan. Masa aku nak balik ke pos tu aku jogging nak cepat je masa kan. Aku jogging, lepas tu tempat yang sama yang aku dengar orang mengintih tu, aku dengar lagi orang mengintih tu. Lepas tu aku dengar, aku terus pecut macam Usain Bolt katanya tu. Lepas masa aku tengah lari tu, dia mengilai baik. Dia mengilai. Benda tu mengilai tengok aku berlari. Ya aku macam Astaghfirullahalazim sambil aku berlari. Lepas tu dalam masa yang sama tak boleh anjing. Tak boleh anjing. Astaghfirullahalazim. Masa dia berlari tu benda tu mengilai tau. Lepas tu aku masa tu boleh pula aku pandang belakang mana kata. Aku pandang belakang, aku tengok binatang tu tengah kejar aku daripada belakang. Tangan dia macam ni, kepala dia gitu. Dia terbang kejar aku. Aku Allahu Akbar aku cakap kan. Aku berdesuk lagi sampai dekat depan pos, aku terrebah dia. Aku tengok apa aku terrebah. Tiba-tiba aku sedar Pak Samad tengah renjis air dekat aku kan. Dia ada baca ayat-ayat ruqyah kat aku. Sampai tu si Nizam kata, Pak Samad tadi kan. Pak Samad kata aku nampak. Masa kau sampai je dekat depan pintu pos ni aku nampak benda tu lintas. Allahu Akbar. Lepas tu Pak Samad kata, kau tahu tak kenapa aku panggil kau kat walkie-talkie tadi, aku suruh kau cepat. Tadi ada kan Pak Samad suruh dia cepat kan. Dia cakap, ya kenapa Pak Samad? Tadi masa kau keluar daripada lorong yang kau masuk tadi tu, lorong yang dia dengar macam ada orang ketuk tadi, Pak Samad kata sepanjang dia berlari, sepanjang si Nizam dia berlari, benda tu ikut berlari kat belakang. Benda tu berlari ikut kat belakang. Itu yang Pak Samad walkie-talkie dia tu panggil dia suruh dia cepat sikit untuk buat clocking kan. Jadi dia kata aku dekat situ memang selalulah aku kena ganggu dekat tempat kerja tu, dia kata macam tu. Dan itulah cerita daripada Nizam kan. Seram tak? Aku yang dengar ni pun belum roma naik bosku. Alright gang, kita move up ke cerita yang seterusnya, iaitu yang cerita yang ketiga. Right gangs, let's go. Kan cerita yang seterusnya, iaitu cerita yang ketiga, datangnya daripada Yusri. Bukan Yusri KRU tapi Yusri sahaja, KRU tak ada. Jadi kita panggil dia Yus je lah. Okey, si Yus ni dia kerja dekat kilang juga, tapi bukan kilang saluran air. Dia bekerja di sebuah kilang pembuatan fishball. Si Yus ni dia ada bekerja dengan kawan baik dia yang bernama Harry. Jadi si Yus dengan Harry ni kira kawan baik kan. Dia orang cakap aku dengan Harry ni memang sama-sama naik kan. Brotherhood, brother. Macam tu. Cubit peha kili, peha tanam terlasa. Macam tu lah kan. Jadi diorang kerja bersama-sama. Dan yang paling penting diorang kerja shift malam. Yang ni diorang ada seminggu malam, seminggu siang. Jadi si Yus ni kata, aku masa tu dengan si Harry ni, aku dekat dalam pos berdua dengan dia untuk buat laporan. Okay. Jadi dekat kilang aku ni pun ada juga CCTV. Okay, jadinya aku masa ni si Yus ni dia kata aku masa tu tengah buat laporan. Si Harry ni dia tukang jaga CCTV. Okay, jadi masa aku tengah buat buat laporan, tulis laporan, si Harry ni dia cakap, Yus, cuba ke sini dia kata. Cuba kau tengok. Si Harry ni panggil lah. Lepas tu si Yus ni apa. Tu, cuba kau tengok kat sini. CCTV tu menghala ke dalam dalam kilang tu, kawasan kilang yang pembuatan fishball tu dekat belah dalam tau.
Dia cakap dekat situ kita orang nampak ada sosok tubuh perempuan tengah tenung kita orang daripada CCTV tu. Pandang CCTV tu macam ni. Muka dia nampak. Dia tenung CCTV tu, dia kata, dengan raut wajah yang kosong. Macam tak ada apa-apa kan. Macam tenung gitu je lah. Tenung dengan muka tak ada bersalah kan. Jadinya si Hedi ni pun cakap, Yus, siapa ni perempuan ni, kata kan. Lepas tu si Yus ni kata, manalah aku tahu, kata kan. Lepas tu si Hedi ni pula cakap, kena pergi check ni, kata. Kok lah ada orang ada pekerja yang tertinggal ke, kok ada orang datang sini nak curi barang ke apa kan. Lepas tu si Yus ni kata, mustahil lah, takkanlah ada orang nak masuk dalam kilang tu terkunci kot. Lepas tu si Hedi ni pun kata, mana kita tahu kan, mana kita tahu benda tu. Kok kalau betul-betul hilang barang, kita yang nanya. Lepas tu si Hedi ni cakap, kalau betul tu orang ada barang hilang, kita yang kena, nak ask kita. Nak tak nak, kena pergi tengok juga. Jadi yang kena pergi tengoknya akulah, kata Yus. Akulah orang yang kena pergi tengok. Yang si Hedi ni senanglah tugas dia suruh aku pergi sebab dia jaga CCTV. Pandai si Hedi ni bagus. Lepas tu dia kata, aku dengan berat hatinya aku pergi masuk dekat dalam kilang tu untuk check betul ada ke tak orang. Aku buka kunci pintu pagar tu, and up. Lepas tu aku masuk, aku pergi kat CCTV, aku walkie-talkie member aku cakap, Hedi, ada tak orangnya? Lepas tu dia cakap, tak ada lah. Tak ada lah. Lepas tu Hedi kata, cuba kau check dekat dalam bilik-bilik kat situ ke kan, mana tahu dia menyorok ke apa ke. Lepas tu si Yus kata, tak nak aku, dah tak ada je lah. Lepas tu Hedi kata, Yus, benda hilang macam mana? Habis gaji kita kena tolak. Lepas tu si Yus ni tak ada pilihan lain lah. Bila kata pasal gaji kena tolak, tak ada pilihan lain lah kan. Kena pergi juga. Nak tak nak, hantu korang kena pergi juga. Sian si Yus je. Ada aku check bilik ke bilik, okey, aku check antara bilik ke bilik. Pergi bilik tu tak ada, bilik ni tak ada, bilik tu tak ada, bilik ni tak ada. Aku pergi ke bilik yang tengah tu, dia kata. Aku pergi bilik ke tengah ni. Bila aku buka je tirai, dia macam tirai plastik tau. Mana kerja-kerja kilang tu, dia orang tahu tirai plastik yang ada bergaris-garis tu kan. Dia macam tu. Jadi kata lah, aku buka je tirai tu, aku nampak perempuan tu tengah berdiri tegak pandang aku. Dia macam ni tu. Dia macam tu, mata terbeliak, dia kata. Mata dia terbeliak, senyum dia menakutkan. Dia kata, aku masa tu aku tak fikir apa. Aku berlari tak cukup tanah. Aku tak tutup pintu kilang tu, aku tak tutup pagar kilang tu pun aku tak tutup. Aku main lari, aku balik kat pos aku dengan tercungap-cungap. Lepas tu Hedi kata, kau ni kenapa? Lepas tu aku pun cakap, hantu. Lepas tu si Hedi ni, sabar. Istighfar. Mengucap kata si Hedi tu. Lepas tu aku pun berusaha untuk tenangkan diri aku lah. Lepas tu Hedi pun bagi aku air untuk aku minum. Lepas tu aku cakap, Hedi, aku tak tutup pintu kilang aku tak tutup tu. Dia kata, lah kenapa kau tak tutup, kata kan. Macam mana aku nak tutup, aku takut weh, dia kata. Si Yus cakap macam tu kan. Lepas tu Hedi kata, tak apa, aku teman kau, jom kita pergi tutup pintu. Kita pergi tutup pintu dengan pintu pagar kilang tu. Dan aku pun tutup. Bila dah tutup tu, semua dah tutup kan. Lepas tu dia kata, beberapa langkah kita nak balik semula ke pos kita orang dengar pintu tu terketuk. Pintu kita orang tutup tu terketuk. Pintu tu pun pintu besi. Tang bunyi. Lepas tu si Hedi ni pula, dia jenis macam ni tau. Si Hedi ni dia bukan tak percaya, dia percaya, tapi dia macam dia lebih kepada berwaspada lah kan. Dia lebih kepada jaga-jaga. Kok lah benda tu bukan benda tu tapi orang kan. Dia berfikir arah ke situ tau. Jadi si Hedi ni kata, ada orang tertinggal kat dalam tu. Buka. Lepas tu si Hedi kata, jangan. Dia kata, bukan orang tu. Dia kata macam tu kan. Itu tak penting. Dia kata, mana tahu ada orang ke apa kan. Dia terperangkap ke dalam ni, tak sempat balik ke apa ke. Buka je lah pintu. Lepas tu si Yus ni pun cakap, yelah kau teman aku. Si Yus kata, dia kata, ya aku teman kau, aku dekat belakang kau ni. Aku tak buka lagi pintu pagar tu, aku just buka pintu besi tu lah kan. Pintu grill tu aku tak buka, aku buka pintu yang satu lagi tu, pintu yang kedua tu lah. Bila aku buka je, terus aku dengar bunyi benda ternilai. Kau bayangkan dekat dalam pelang yang kosong tu, bunyi dia berekor tau, macam berdengung tu kan.
Dia kata aku dengan Harry dengar kuat nak mampus dia. Benda tu menilai. Aku pun tutup pintu aku, rembas pintu aku, tutup aku, kunci lebih kurang. Aku dengan Harry pun berlari tak cukup tanah pergi balik kat pos. Bila aku berlari and masuk balik dekat dalam, Allah, dia ni aku kot. Bila aku masuk je dekat dalam pos aku tu, Yus ni kata, dekat CCTV tu, aku nampak benda tu tengah tengok kita orang sambil senyum. Dia macam, dia tengok CCTV dia macam macam tu lah. Jadi kita orang pun ambil keputusan untuk tak pergi tengok. Memang benda tu lah kan, bukan orang tapi memang benda tu. Jadi kita orang ambil keputusan untuk tak pergi tengok, biar je dia kat situ. Begitulah cerita daripada Yusri, Abang Yusri kita. Pada aku cukup seram lah cerita dia kan. Dan pula kalau kita yang sebagai kita pula orang yang merasa tu, na'udzubillah min zalik. Not bad. Terima kasih kepada Yusri, Abang Yusri. Terima kasih abang sebab sudi share bersusah payah untuk hantar mesej ni dekat WhatsApp saya and bercerita tentang benda ni. Terima kasih banyak. Mana korang yang tu boleh lah jadikan Abang Yusri ni sebagai contoh untuk hantar cerita dekat aku. What? Alright gengs, let's go, kita move up ke cerita yang seterusnya, cerita yang terakhir, iaitu cerita keempat. Alright gengs, cerita yang keempat dan cerita yang terakhir ni datangnya daripada pengalaman aku sendiri. Okay, masa ingat tak aku ada cakap dengan korang, aku ada cerita pasal aku kerja kat Pudu dulu. Ni lah cerita dia aku nak cerita kat korang. Seperti yang aku janjikan dekat korang, aku akan cerita kisah pengalaman aku masa aku kerja dekat Pudu dulu. Okay, nak tahu seram ke tak cerita aku ni? Stay tune, let's start it. Alright gengs, masa ni aku baru je masuk kerja dekat Pudu tu. Okay, aku kerja security masa tu dah lama dah. Aku kerja dengan company yang sama, cuma aku kena tukarkan dekat Pudu. Okay, disebabkan kehendak bos aku, Tuan Saiful, dia nak pindahkan aku kat sana. Cakap pada Tuan Saiful, kalau tengok video saya ni, tolong share tuan terima kasih sebab selalu jaga saya masa saya dekat KL dulu tuan. Dan pada Tuan Saiful, you are the best. Dah anggap seperti bapak sendiri. Macam tu. Dede. Okay, jadi masa tu aku baru nak dekat sebulan 2 bulan macam tu lah aku kerja dekat Pudu ni. Aku nak bagi tahu tak tempat ni. Tapi aku takkan bagi tahu nama tempat tu apa. Tapi yang pentingnya dekat Pudu, shopping mall dekat Pudu. Dekat kawasan tempat aku kerja ni, dia adalah shopping mall. Tapi masa aku tengah kerja tu, shopping mall tu tak siap sepenuhnya. Okay, dia baru beroperasi dalam 2 tingkat. Dia ada 5 tingkat. 5 tingkat, 2 tingkat beroperasi, 3 tingkat lagi tak. Tapi yang paling misterinya adalah tingkat yang terakhir lah. Sampai ada segelintir daripada pekerja atau security kat situ, dia pernah cerita dengan aku. Dia kata tingkat 3 tu, tingkat yang security lain tak sanggup nak pergi buat rondaan dekat tingkat ketiga tu. Dia kata sebab apa? Sebab dekat situ dia kata selalu bila pergi ke tingkat 2, padahal ada kat tingkat 2 ni. Bila dia tingkat 2 tu, okey, contohnya aku dekat tingkat 2, okey. Lepas tu aku dengar ada suara budak dekat tingkat 3. Suara budak tengah berlari. Ramai budak macam main kejar-kejar. Itu menurut orang yang cerita kat aku tu lah kan. Jadi lepas tu, satu hari ni, masa tu pertama kali aku kena buat rondaan. Mall dia besar bai. Betul besar. Aku buat rondaan tu dalam 1 jam lebih, 1 jam setengah. Sebab memang besar gila. Jadi kau kena buat clocking, semua clocking kau kena buat. Aku rasa dalam berapa puluh 70 ke 80 aku rasa clocking yang aku kena buat. Sebab mall besar kan. Daripada basement aku nak kena pergi tempat parking lah, pergi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 kan. Tu bukan kali pertama. No, bukan kali pertama.
Itu kali ke-5 atau kali ke-6 kot aku buat clocking. Sebab masa kali pertama, kedua dengan ketiga aku berdua dengan punya manager lah kan, punya manager. Dia yang tolong tunjukkan aku dekat sini ada clocking, kat sini ada clocking, kat sini ada clocking selama 3 hari. Okey. Kira tu hari ke-6. Hari ke-6 atau hari ke-5 tak tahu, aku tak pasti lah, tapi lebih kurang tu lah kan. Tingkat 1, tingkat 2 tak ada apa-apa masalah lagi. Alhamdulillah tak ada apa-apa masalah lagi. Tingkat ke-3 dan ke-4 pun sama juga, tak ada apa-apa lagi. Okey. Aku pergi ke tingkat 5, gengs. Aku pergi ke tingkat 5, aku masuk je jejak kaki aku melangkah. Contohnya ada escalator tau, tangga escalator tu, tapi masa tu tangga tu tak berfungsi lagi lah. Dia just kita kena naik automatik lah kan. Kita kena naik manual lah. Dia tak automatik, dia kena naik manual. Macam kita naik tangga biasa. Nama escalator tapi kena berjalan juga. Naik baru. Bila aku dah naik dekat tingkat 5 tu, okey. Aku langkah je kaki aku, jejak je kaki aku dekat lantai dekat tingkat 5 tu. Aku terasa macam ada angin sayur je angin. Macam ada angin lintas dekat aku punya muka. Jadi aku kasi tahu, aku dah tahu. Oh, ni petanda. Ini petanda, aku cakap. Tapi tak apalah, Allah ada. Kan? Jadi lepas tu aku pun buatlah. Dekat situ ada 5 ke 6 clocking kot aku nak kena buat masa tu. Jadi sepanjang aku clocking tu aku dengar lah bunyi suara. Macam tu. Dia dengar macam suara perempuan. Aku pun buat tak tahu je lah. Lepas tu jalan lagi bunyi. Macam tu. Yang ni aku dengar sampai 3 ke 4 kali macam tu lah. Bunyi. Bodoh jalan, bodoh. Bunyi. Lepas tu aku buat tak tahu je. Tiba-tiba gang ada satu tempat ni dekat bahagian toilet tau. Okey, dekat bahagian toilet ni aku nampak ada satu makhluk berpakaian security masuk dekat dalam toilet tu. Jadi masa tu aku positive thinking lagi lah. Aku cakap, siapa pula kan? Ini time aku tengah ronda, siapa pula duk mana-mana ronda dekat tempat dekat masa aku tengah ronda ni kan. Dia pun aku macam masuk lah. Oi, aku panggil. Oi. Tengok. Lepas tu benda tu balik. Oi. Macam tu tau. Nasib baiklah dekat dalam tandas tu, dekat dalam toilet tu tak ada clocking. Yang ada clocking bahagian luar sahaja, bahagian luar tandas tu. Yang kat situ ada clocking. Aku pun clocking lah, buat clocking. Aku pun nak belah daripada situ kan. Aku dengar lagi bunyi. Bunyi. Allah. Dah lah. Aku turun bawah. Okey, bila aku turun bawah tu, aku kena pergi dekat tu apa nama dia orang panggil, dekat mall aku ni. Ada satu belah belakang ni, kira bangunan dia besar tau. Bangunan dia memang besar. Memang besar gila bangunan dia. Dekat bahagian belakang shopping mall tu, dia ada macam, dia bukan hotel tau. Dia macam hostel. Dia orang ada sewakan rumah. Diorang ada sewakan rumah kat situ macam bilik. Kondo. Macam tu. Budak kondo. Kat situ banyak opa-opa. Kalau perempuan apa orang panggil lah. Dia minah Korea, mama Korea. Banyak kat situ bersepah. Aku tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi kalau jumpa, makan saya. Tiap-tiap pagi. Minah Korea tu semua turun nak pergi belajar. Budak-budak belajar kan. Okey, dekat bahagian kondo tu, pelajar-pelajar ni diorang akan sewa kondo tu dekat situ tau. Diorang akan sewa kondo kat situ. Jadi ada satu bilik ni memang tak dibenarkan untuk buat sewa tau. Ini menurut daripada manager aku sendiri kata, bilik ni memang tak ada orang nak sewa lah. Memang tak dibenarkan bagi orang sewa. Kat situ ada kisah dia tersendiri. Katanya aku tak tahulah betul ke tak kan. Katanya dekat dalam bilik tu yang tak dibenarkan masuk tu, bilik tu orang kata musik. Sebab apa? Sebab ada sejarah dulu, ada pembunuhan dulu, Pakwa bunuh Makwa. Kes apa aku tak tahu, tapi itulah dia orang ceritakan. Sebab ada Pakwa dia ni, orang Korea, Pakwa dia bunuh Makwa dia. Aku rasa kes ni buruk ke mungkin lah kan. Tapi cerita yang tu aku tak berapa tahu sangat. Okay, sebab dia cerita setakat tu je dengan aku. Yang dia cerita pernah Minah Korea kena bunuh dengan Pakwa dia. Cuma tu je. Lepas tu
dekat bilik tu, dekat bahagian dekat depan pintu kondo yang aku cakap yang tak ada orang duduk tu, aku dengar macam ada orang ketuk pintu, tok 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 tok. Lepas tu aku dengar aku macam teruskan je perjalanan aku kan. Lepas tu tempat aku nak clocking ni dia panjang tau. Dia punya tempat aku nak berjalan untuk menuju ke tempat clocking tu lah. Kira jauh juga ah. Dia macam mana? Kiri ni dinding. Kiri kanan ni jalan mati. Memang tak ada jalan. Yang kalau kau nak keluar kau kena ikut lift lah untuk turun bawah kan. Sebab kiri kanan dia memang jalan mati lah. Kira satu tembok tu ada clocking, satu tembok lagi ada clocking, dekat bahagian tengah kawasan tu pun ada clocking juga. Yang belah kiri tu pun ada clocking juga. Kira ada 4 clocking is tu. Aku buat clocking pertama dengan kedua aku ambil kiri kanan dulu. Yang ketiga aku ambil dinding kanan. Clocking keempat aku ambil dinding kiri. Okey, bila aku dah ambil dinding kiri tu, aku pusingkan badan aku. Bila aku pusing je badan aku geng, aku nampak susuk tubuh yang sama. Susuk tubuh security tadi. Lillahi ta'ala aku cakap susuk security tu berlumuran dengan darah tau. Aku nampak kepala dia ni macam pecah tau. Okay, jadi aku macam astagfirullahalazim macam kan. Tu aku buat tak tahu aku jalan je lah jalan. Tapi tempat yang benda tu berdiri, dia betul-betul di menghadap ke tangga tau. Tak dekat mana, kira jauh jugalah kan. Bila aku nak dekat bila aku dah nak sampai dekat dengan dia tu, dia turun sup dia berlari. Dia turun daripada tangga tu macam dia tapak kaki orang. Dia masa tu aku macam aku rasa macam nak kejar, tapi aku macam tak payah, jangan cari pasal lah cakap kan. Turun je pakai lift. Dia aku turunlah pakai lift. Bila aku turun pakai lift tu, satu tempat ni dekat surau. Kat situ bahagian surau, bahagian toilet tanda awam semua dekat situ. Bila aku pergi je dekat kawasan tu, dekat kawasan toilet yang dekat dengan surau tu, aku nampak si bonjok tu tengah ngintai aku. Kau bayangkan bonjok kan, dia ngintai macam ni. Kira macam pintu kan macam dia macam tu. Dia macam menjenguk aku menyenguk dia macam jenguk gitu. Lepas tu bila aku nampak dia terus dia ni lah naikkan balik badan dia. Jelas gila aku nampak bonjok tu, memang jelas gila dengan dia macam mana dia muka dia tak ada, dia memang tutup terus. Lepas tu dia punya kain dia tu, yang aku perasan lah, kain dia tu macam berkotor, macam kotor lah. Kain dia kotor, kain putih kan. So perasan tak kalau dia warna tanah, macam ada kesan-kesan tanah macam tu lah kan. Bila aku nampak tu dengan benda tu, lillahi ta'ala cakap aku memang lemah gila dengan benda tu. Aku paling takut jumpa binatang tu. Okay, si sok bonjok tu kan, aku paling lemah jumpa tu. Aku pun buat tak tahu lah kan, aku kunci mana yang patut aku kunci. Lepas tu aku terdengar bunyi macam hey macam tu, tapi suara kasar macam hey macam tu. Aku pun tak fikir panjang, aku berlari sebab aku terbayang si bonjok tu tau. Itu aku lari tu. Bila aku lari tu, aku turun pada lift. Bila aku turun pada lift tu, aku bila dah sampai bawah tu dekat lobby tu, dekat tempat parking, kat situ pun aku tak habis clocking je tau. Dekat parking ni sekarang ni aku buat clocking dekat parking pula, dekat kawasan parking kereta. Bila aku sampai dekat tempat parking kereta tu, aku tengah buat clocking kan. Aku berjalan, tiba-tiba dekat kau mesti perasan kalau macam kau pergi shopping mall ke apa, kalau nak pergi parking kereta kan dia ada lorong untuk jalan kereta kan, untuk kereta berjalan kan. Kat situ geng, aku nampak ada sosok tubuh perempuan, dia jalan membungkuk macam tu. Rambut ni urai ke bawah. Rambut dia berjurai ke bawah. Jadi aku nampak dia berjalan gitu, macam bongkok jalan gitu, bongkok dia jalan bongkok kan. Masa dia berjalan tu aku macam siapa ni kan. Aku tu macam mata ni masalah. Jadi lepas aku nampak je sosok tubuh tu, dia macam nenek tau. Jadi lepas aku nampak tu, aku buat tak tahu je lah kan. Aku buat dono je, aku buat tak tahu. Aku
macam pedulikan lah kan. Aku cakap pedulikan. Lepas tu aku pun kat situ adalah tempat terakhir. Dekat bahagian parking tu adalah tempat terakhir aku buat clocking. Kira lepas pada tu aku kena balik kena balik pergi dekat pos aku balik kan untuk buat laporan lah kan. Bagi tahu semua benda tak ada apa-apa. La ilaha illallah. Apa benda lah. Tolong kita nak berkarya tau. Auzubillah min zalik. Jadi itulah cerita serba sedikit yang aku boleh kongsikan dekat korang kan, untuk aku sajikan dekat korang cerita pasal pengalaman aku sendiri dan pengalaman orang yang aku kenal. Aku rasa cukup je lah video kita untuk kali ni, okey. Jadi itu je lah cerita yang aku boleh sajikan dekat korang tadi. Aku minta maaf sebab lepas padam lampu ni tak tahu apa masalah dia kan. Mungkin aku punya wayar ke, extension aku ke. Biasalah kan. Orang kata kalau orang kata lah kalau kita cerita benda-benda macam ni kita mengundang, tapi Allahualam tak apa. Hanya Allah yang tahu. Tak apa, Allah ada yang kita. Right kan? Jadi pada korang yang dah dengar cerita-cerita aku ni, jangan terlalu taksub dan percaya, sebab ini adalah cerita untuk kita have fun saja. Mungkin betul atau tak betul apa yang mereka cerita, dan apa betul tak betul apa yang aku cerita, hanya Allah je yang tahu kebenaran dia. Macam tu. Okey, aku rasa cukup setakat itu je lah video kita untuk kali ni. Okey, pada korang yang baru singgah ke channel aku ni ataupun baru sampai, selamat datang. Welcome to Amal Pagi TV. Di sini kita ceritakan kisah-kisah seram, buat reaction video seram ataupun reaction cerita-cerita kelakar. Dia lebih pada vlog lah di sini, okey. Jadi pada korang yang baru singgah ke channel aku ni, aku nak sarankan korang untuk subscribe channel aku. Okey. Like and share video aku juga. Sini like and share juga video aku, supaya orang lain pun boleh tahu yang video aku ni wujud, dan menambahkan lagi semangat aku untuk buat next video lepas ni, next lagi cerita-cerita seram yang seterusnya selepas ni. Itulah bagi semangat lagi kat aku. Okey. Tolonglah ya. Pada korang yang dah lama kat channel aku ni, aku nak ucapkan ribuan jutaan berlianan terima kasih sebab korang sudi subscribe channel aku and dengar cerita-cerita aku tak seberapa ni, and tengok video aku yang tak seberapa ni lah. Gitu, yang tak berapa semenggah gitu kan. Baik, pada korang yang dah tengok video aku ataupun tak, aku nak doakan supaya korang dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Right guys, see you guys for the next video. Jangan lupa untuk subscribe channel Amal Funky TV. Right guys, bergerak dulu. Assalamualaikum, peace out.